الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita sambung balik bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Last kita berhenti pada muka surat 32, masuk pada muka surat 33. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Fasal kata dia, guru, kita masih lagi dalam fasal atau bab yang keempat, masih lagi dalam bab yang keempat. Kita dah baca sebahagian dah. Fasal kata dia, guru hendaklah berakhlak dengan semua akhlak yang baik yang dianjurkan oleh syarak. Ni nak cerita kepada kita tentang adab yang perlu dimiliki oleh seorang guru, terutamanya guru Al-Quran dan juga murid yang belajar akan Al-Quran. Yang pertama kata dia, seorang guru akhlak kena jaga. Akhlak lagu mana? Akhlak yang syarak ajak kepada kita. Percakapan kita, pergaulan kita, muamalah kita, pakaian kita, terampilan kita, memiliki sifat-sifat yang terpuji yang diajarkan oleh Allah, seperti zuhud terhadap kemewahan hidup duniawi. Memiliki sifat yang terpuji seperti sifat zuhud. Zuhud bukan makna kita tak ambil dunia, tak cari langsung, dah carilah, ambillah. Perlu kita kaya, kita ada duit. Dengan kekayaan tadi kita boleh bantu saudara-saudara kita hak susah. Cuma hanya ambil dunia tadi, dunia setakat duduk dalam tangan kita, dia tak masuk mai duduk di hati. Maknanya kita tak sayang untuk belanjakan balik hak kita miliki. Kalau duduk dalam tangan, kita tak berasa sayang nak infak balik pada jalan Allah, buat kebajikan tu, kebajikan ni dan sebagainya. Dunia dapat banyak, tapi banyak juga kita buat sumbangan dalam bentuk kita laburkan balik, beli akhirat siap-siap. Bukan makna zuhud ni tolak dunia, baju, kereta apa pun tak pakai, rumah apa, dah ambil lah dunia tak apa. Tapi jangan sayang untuk kita infakkan balik. Allah pun sebut dalam Quran, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah
Carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepada kamu. Mana cari akhirat dengan dunia yang Allah bagi kat kita. Allah bagi dunia, harta, kekayaan, duit ringgit, kesenangan. Daripada duit ringgit, harta, kesenangan tadi, beli akhirat siap-siap. Beli lagu mana? Dengan kita infakkan balik pada jalan Allah, sedekah, jariyah, wakaf dan sebagainya. Makna dengan dunia hak kita dapat, kita beli akhirat. Jangan lupa itu sebahagiannya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam masa yang sama, jangan lupa bahagian kamu di dunia, carilah. Betul Allah kata, fa idza qadaytumus salata, bila dah sempurnakan sembahyang, fantashiru fil ardi, bertebaranlah atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah kelebihan-kelebihan yang Allah sediakan berikan kepada kamu. Bukan makna zuhud ni kita buang habis, tak, carilah. Sahabat-sahabat Nabi pun ada di kalangan sahabat Nabi kaya, tapi kekayaan mereka tadi banyak dihabiskan untuk perjuangan untuk Islam. Sampai pernah Sayyidina Abu Bakar Siddiq bagi habis duit dalam tangan dia untuk peperangan. Nabi tanya ke dia, ma tarakta li iyalik, wahai Abu Bakar, habis kamu bagi sampai tak tinggal apa ni untuk kamu, kamu tinggal apa untuk ahli keluarga kamu sampai habis kamu beri? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Taraktu lahumullah wa rasulah, aku tinggal Allah, aku tinggal Rasulnya kepada mereka, untuk anak-anak aku cukuplah. Makna macam dengan kekayaan dunia yang mereka dapat, mereka beli dah akhirat. Kita pun lagu tu dah tuan-tuan ni, beli akhirat siap-siap. Jangan duk nanti tunggu anak cucu, belum tentu. Dia kata esok aku mati, mereka dapat pesaka, mereka pakat-pakat buat lah tu, kalau mereka ingat. Kalau tak ingat pakai hau ngayak tu lah kita je. Sementara kita duk hidup, sementara kita ada kuasa atas harta duit ringgit kita, beli akhirat siap-siap. Banyak jalan kita boleh buat kebajikan, terutamanya untuk rumah Allah, orang susah dan sebagainya. Jadi kata dia, di antara sifat-sifat yang perlu ada pada guru juga apa dia? Zuhud. Kemudian tidak memperdulikan dunia dan pencarinya. Maknanya jangan kita terikut dengan perangai orang yang tamak kepada dunia dan orang-orang yang mencari merebut dunia ni sampai bila pun tak habis. Manhumani la yashba'an. Ada dua jenis golongan yang pelahap, yang tamak ni, yang dia takkan kenyang sampai bila-bila. Orang yang tamak, dua golongan yang pelahap, yang tamak ni dia takkan kenyang sampai bila-bila. Yang pertama apa dia? Orang yang laparkan ilmu, ataupun orang yang tamak kepada ilmu. Dia takkan kenyang, dan kerana ilmu takkan habis sampai bila-bila. Lagi kita mengaji, lagi terasa kerdil jahilnya kita, maka ilmu takkan habis. Dan yang keduanya orang yang pelahap, tamak kepada dunia, sampai bila pun tak habis. Lagi kita nak cari, lagi kita nak himpun. Nabi kata, lau kana libni adam wadiyani min dhahabin, kalaulah kita ni Allah beri dah dua gunung, dua lembah daripada emas, bukan sekilo, bukan 2 kilo, gunung daripada emas, dua dah ada kat kita, labtagha salisahu, nescaya dia akan cari gunung lembah yang ketiga. Padahal dua tu pun tak habis makan dah. Tapi dia ni sifat manusia, dia nak lagi hak nombor 3. Dapat hak ketiga, dia akan cari yang keempat. Dapat hak keempat, dia akan cari yang kelima. Sedangkan yang akan memenuhi perut ataupun mulut rongga dia pada dalam kubur esok adalah tanah-tanah sahaja, kata Nabi. Jadi cari boleh, tapi kita kena ingat, kita cari tadi, kita infak, kita beli siap-siap untuk akhirat kita. Kemudian kata bersifat apa lagi? Pemurah. Kena ada sifat pemurah. Guru ni dituju kepada guru. Pemurah, berakhlak mulia, bermanis muka yang tidak berlebihan, lembut, sabar, menjauhkan diri daripada mendapat sara hidup hasil daripada pekerjaan yang hina. Itu di antara sifat-sifat dia. Pemurah, akhlak jaga bagi mulia, manis muka, lembut, sabar, dan jauhkan diri daripada terlibat dengan pekerjaan ataupun pencarian sara hidup yang hina. Kan? Benda-benda yang boleh mencetuskan fitnah. Nak menega. Jadi menega benda-benda yang ni, kalau mengajar Quran pergi buka kedai vape contoh kan, tak kena sangat kot. Kedai vape orang ngapai Quran Al-Hafiz jual vape.
dan fatwa apa dah. Jadi mencetuskan benda yang tak elok. Nak buat bisnes apa pun tengok sesuai dengan keadaan kita, title kita sebagai orang yang berilmu, lebih-lebih lagi ilmu yang berkait dengan Al-Quran tadi ni kan. Buka kedai jual rokok jadi tak elok sangat aku, orang tengok kan. Benda-benda macam tu bagi orang lain lah kita jaga. Sentiasa warak. Warak ni makna taat pada Allah, buat hak Allah suruh, tinggal hak Allah larang. Khusyuk, tenang, hebat, tawaduk, merendah diri dan tunduk patuh kepada Allah. Menjauhi gelak ketawa dan terlalu banyak berjenaka. Gelak boleh, tapi gelak tak sopan dengan orang lain lah. Kalau kita untuk guru Quran gelak keras pada orang lain, banyak pada orang lain, jadi orang pun confused juga. Itu kan dia ni. Melazimi segala tuntutan syarak. Hak mana syarak suruh buat jangan tinggal. Semayang lebih-lebih lagi kan, semayang lebih-lebih lagi. Takkan kita mengajak Quran semayang subuh pukul 9. Jadi ikut mana? Mengajak Quran subuh pukul 9. Ni tak lama lagi nak mengundi ni kita ni. So penamaan calon bukan nak kempen pun, nak abang kata jangan sampai terbabas semayang. Tuan-tuan nak pacak bendera sampai pukul 4 pagi, pacak lah. Tapi jangan kerana pacak bendera tak bangkit semayang subuh kan? Janganlah sampai tak gutu. Nak berkempen lah sampai pukul 12 pukul 1 pun, tapi jangan sampai esok tak bangkit semayang subuh kan. Jangan sampai terlepas rohok, jangan sampai asak rapat dengan maghrib. Kerana apa? Kalut nak pilihan raya, jangan. Jenuh kita nak menjawab depan Allah. Hak ambil calon pun kena jawab, hak kita hak pangkah pun kena jawab. Siapa? Kerana nak mengundi habis terbabas sembahyang. Kalau menang pun nak mari barakah daripada mana, kita tak taat pada perintah Allah. Nak jaga hak tu. Lepas tu duduk kempen sampai waktu sembahyang, suruh pergi sembahyang tu. Tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surah, buka dalam kemah tu tempat sembahyang. Sediakan tempat untuk bagi mudah orang sembahyang. Jangan kerana kita orang berlambak tak sembahyang, jangan. Berat tanggungjawab solat ni. Kalau kita boleh jaga solat, hak lain kita boleh jaga. Kalau kita abai solat tak boleh jaga, hak lain tambah telah. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia kata solat tu, dia kata aku ni orang hak menitik beratkan solat, kerana bagi aku kalau orang tu dia jaga solat elok, hak lain dia boleh jaga. Bak duit ringgit ke, bak amanah kerja ke, insya-Allah dia boleh jaga. Tapi kalau semayang pun dia tak boleh jaga, hak lain duit ringgit lagi tambah telah, tak boleh harap ke dia ni. Sebab dia tak ada ketahanan diri, tu tak ada. Sebab tu jaga, pesan kat anak-anak kita dan sebagainya, kawan-kawan. Kalau duduk sekali kita tanya, yang semayang hari ni? Yang duduk kalau mengimpin yang tak semayang, pesan. Baik, kemudian kata dia, menjaga kebersihan badan ini boleh dilakukan dengan membuang kekotoran dan bulu-bulu yang diperintahkan oleh syarak supaya membuangnya, seperti menggunting misai, mengerat kuku, membelah janggut, menghilangkan bau-bauan busuk, bau-bau yang busuk, dan tidak memakai pakaian yang dimakruhkan. Jaga pendirian atau keterampilan kita, diri kita, pakaian kita kan, kuku kita, jaga. Hak mana patut kita trim, hak mana patut kita cukur. Kemudian jangan pakai pakaian yang makruh, ya tak sesuai dengan kita. Ni dia khusus kepada siapa? Guru. Pakaian yang tak sesuai dengan kita, pakaian ketat dan sebagainya kan. Nak kayu gerek tak ada masalah, kayulah, memang syarak bagi pun untuk kita bersenam dan sebagainya kan. Al-aslu fil asya' al-ibahah, asal pada sesuatu itu harus kita buat. Tapi kadang-kadang dia boleh jatuh haram tu pasal apa? Pasal kita tak jagalah keterampilan kita. Takkan nak kayu gerek kena pakai seluar pendek kot kan. Pakai seluar walaupun ketat tapi tak sampai menampakkan aurat, bentuk tubuh dan sebagainya. Ni asal kayu gerek dan pakai seluar pendek, dan pakai baju ketat dan sebagainya. Jadi benda tu kita jaga. Buat apa pun. Sukan main bola, boleh main, pakailah seluar tutup aurat bagi elok. Pasal apa nak pakai seluar pendek? Jadi kita terikut dengan budaya orang lain. Jadi pakaian jangan pakaian yang dimakruhkan ataupun lebih-lebih lagi yang diharamkan. Baju kita pun, tutup guru, ustaz-ustaz ni, jangan baju hak tulis macam-macam pelik-pelik kan. Jadi orang akan tengok benda-benda tu semua.
Dia juga hendaklah mengawasi dirinya sepenuhnya daripada bersifat hasad, riya, ujub. Hasad ni bercita-cita supaya nikmat seseorang itu hilang daripadanya. Dia tak boleh tengok orang lain dapat kelebihan. Dia nak nikmat tu hilang daripada kawan tu, dan kawan tu tadi ditimpa kesusahan, malapetaka dan sebagainya, kerana dia tak mau orang lain lebih senang daripada dia. Ni hasad, dengki, bisa penyakit yang sangat-sangat merosakkan. Nabi kata al-hasadu yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Hasad, dengki, dia makan pahala kebajikan yang kita buat macam mana api makan kayu yang dibakar. Mana bila kita bakar kayu, api dia makan, habis jadi debu berterbangan. Macam itulah kalau kita ada buat ibadat pahala banyak pun, kalau sifat dengki ada dalam hati kita, habis dia hapuskan pahala-pahala yang kita telah buat tadi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Hasad, dengki, riya. Amalan yang kita buat tadi ni jangan kerana orang lain. Kata ulama, meninggalkan amal kerana seseorang adalah riya. Pasal apa tak buat? Aku buat lagi, orang kata apa pula? Pasal apa buat? Aku tak buat lagi, orang kata apa pula? Jadi buat tadi ni kerana orang, tak buat tadi kerana orang, ataupun melakukan satu amal kerana orang. Kalau tak buat satu amal kerana orang itu riya, kalau buat satu amal kerana orang itu adalah syirik. Dua-dua tak boleh. Kadang-kadang kita tak buat satu benda kerana apa? Tak lagi aku pergi buat, orang kata apa aku pula? Pasal apa buat? Pasal kalau aku tak buat lagi, orang kata apa? Kalau aku buat, orang kata. Jadi semua duk takut orang kata. Jadi perlu keikhlasan dalam amal ibadat kita. Jangan bagi ada riya, ujub, berasa heran dengan diri, berasa kita ni hebat. Orang lain tak boleh buat, aku boleh buat. Orang lain tak boleh puasa, aku boleh puasa. Orang lain tak boleh bangkit tengah malam, aku boleh bangkit tengah malam. Berasa kata kita hebat, ujub, heran dengan diri kita sendiri. Semua benda ni merosakkan. Ni jaga. Dan menghina orang lain, memandang rendah pada orang lain, sekalipun orang itu lebih rendah martabatnya, jangan memandang hina pada orang lain. Takabur, sombong, angkat diri, menghina pandangan, memandang dengan orang lain dengan pandangan hina. Kan? Kita merasakan bahawa kita ni lebih mulia dan sebagainya. Sebab tu kita tengok di antara sebab kenapa iblis laknatullah, Allah usir daripada syurga, apa sebab? Allah kata, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Wahai iblis, apa yang menegah, apa yang menghalang kamu daripada sujud kepada Adam ketika aku suruh kamu sujud kepada dia? Pasal apa yang kamu tak mau sujud hormat kepada Adam waktu aku suruh kamu sujud hormat kepada Adam? Sedangkan duk taat ibadat kepada Allah ni ribu tahun dah. Iblis kata, qala ana khairum min. Ya Allah, aku lebih mulia daripada Adam. Dia mengangkat ataupun dia menganggap dia memuliakan diri dia, dalam masa yang sama dia menghina Nabi Adam alaihissalam. Khalaqtani min narin, engkau cipta aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau cipta Adam daripada tanah. Api lebih mulia daripada tanah, aku lebih baik daripada Adam. Takkan aku nak sujud ke dia? Dengan sebab sifat takabur, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi kafir, iblis, tak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun jangan duk berasa kata kita ni mulia lebih pada orang lain. Kalau Allah beri ilmu pada kita pun tak ada apanya, ilmu tak setara mana. Kita tahu tipu pasal apa? Pasal Allah bagi kat kita. Kalau Allah beri kekayaan pada kita, nak kaya setara mana, nak kaya lama mana? Allah beri pinjam. Kalau kita berasa kita cantik, cantik lama mana? Pinjaman daripada Allah semata-mata. Mana bila kita ingat yang tu, barulah kita tak berasa sombong, besar diri, pandang orang lain dengan pandangan hina dan sebagainya. Baru dia mari rasa lagu tu. Tapi kalau kita tak sedar semua tu pinjaman daripada Allah, ni yang kadang-kadang dia dabik dada, seolah-olah dia lebih berbanding dengan orang lain tadi ni. Ni kata dia, jangan sekali-kali menghina orang lain walaupun orang tu rendah martabat dia daripada kita. Belum tentu, kadang-kadang kita pandang dia rendah, tapi di sisi Allah dia lebih mulia daripada kita, kerana dekat dia dengan Allah. Dia hendaklah sentiasa beramal dengan hadis-hadis yang menyentuh mengenai tasbih, tahlil dan seumpama,
seperti zikir-zikir dan doa. Jadi guru juga kena reti, maknanya beramal dengan hadis, tahu juga zikir-zikir, tahlil dalam masyarakat kita kan. Bila jadi guru, jadi ustaz ni kena reti semua tuan ni. Tak kira orang mati, orang suruh baca talqin, orang suruh buat tahlil kan, doa selamat, nak pergi haji, nak pergi umrah, orang panggil baca yasin, kena reti. Cucu orang jiran, cucu jemaah teriak tengah malam, dia telefon kat imam, telefon kat ustaz lagi. Ustaz macam mana ni, pada pukul 7, pukul 12 malam teriak tak habis-habis nampaknya. Jadi kena reti jugalah. Esok boleh cucu baru nak belah mulut, panggil ustaz juga. Jadi kena reti, kena ada bekal tu dalam masyarakat kita. Jangan orang suruh buat tak reti, saya tak boleh. Jadi dia kena ada package tu. Hak mana masyarakat kita duk buat, tahlil arwah kena boleh, doa selamat kena boleh, sekali lagi orang panggil belah mulut kena boleh, nak cantik lagi sekali kenduri kahwin panggil berzanji marhaban pun boleh belakang. Boleh belakang. Jadi bagi boleh benda tu, boleh dengan belajar kan, bagi boleh dengan belajar. Tak mau kata kita ni jadi guru, orang suruh ni tak boleh, ni tak boleh, tu apa yang kita boleh nah. Mai yang orang tolak tu imam boleh ni, kadang-kadang mai nak mengajar pun mai lambat, contoh je lah. Kalau kita awal sangat, tapi mai lambat siapa, takut orang tolak ni tu imam. Mengajar boleh, tu imam tak mau naik, contohnya. Jadi bila jadi ustaz ni mengajar, kita bagi ada package benda tu. Belajar apa pun belajar. Soal sedap tak sedap baca tu nombor 2. Itu ada orang Allah beri kelebihan, ada orang Allah tak. Tapi mana bacaan kita okey, elok, Fatihah kita cantik, tak boleh hafal surah-surah tinggi pun, baca surah-surah pendek. Mana package tu ada kat kita. Jadi masyarakat nak lagu tu, demand masyarakatnya lagu tu, kita kena ada bekal tu bagi cukup. Baik, dia hendaklah sentiasa bermuraqabah, makna mendekatkan diri kepada Allah, sama ada ketika keseorangan maupun ketika berada di khalayak ramai. Dia juga hendaklah menggantungkan segala harapannya kepada Allah dan segala urusannya. Dekatkan diri dengan Allah. Semayang, kadang-kadang bangkit tengah malam, ada masa 2 rakaat, 4 rakaat, kita buat Quran kita dalam keadaan kita duduk seorang-seorang, kemudian bergantung harapan kita pada Allah, bukan dengan orang. Nak bergantung hidup kita kepada Allah, bukan dengan orang, bukan sesama makhluk, bukan sesama manusia. Fasal kata dia, guru hendaklah berlemah lembut terhadap murid yang belajar dengan dia. Di antara sifat guru ada sifat lemah lembut, kasih sayang. Kadang-kadang patut kita cengih, tempat yang patut cengih, tapi ada had batasan dia kan. Kadang-kadang guru hak cengih ni pun cepat boleh juga, lebih-lebih lagi mengajar Quran. Kalau guru tu lemah lembut sangat pun kadang-kadang lambat boleh, dia kena cengih. Baca sekali salah, dengung. Baca kali kedua salah lagi, dengung. Dia cengih sikit kan. Kali ketiga dengung tinggal ke kena pula ada rotan pula, lagi cepat boleh kan. Anak-anak kita jangan duduk kesian, kadang-kadang teriak, ajak teriak. Tapi lepas 3-4 tahun kita tengok hasil daripada hak kita duk buat teriak tu lah. Baca Quran nak boleh baca tahun ni, dulu puas teriak depan tok wan, depan tok, depan ayah, depan mak. Tak apalah hasil dia. Tapi tengoklah keadaan tadi ni, kadang-kadang anak kita 5 orang dia tak semacam. Kalau hak cengih terlajak lagi menyebah tak mau baca terus, dia kena bijak, kena pandai lah. Yang penting daripada dapat ilmu. Ada masa ketika kita berlemah lembut dengan mereka, ada ketika masa kita bertegas dengan mereka. Semua adalah untuk kebaikan mereka. Untuk guru dulu mengajar Quran cengih sungguh, lepas tu kita boleh. Nah, dia hendaklah berlapang dada dan berbuat baik terhadap mereka berdasarkan keadaan yang dihadapinya. Guru yang baik juga dia rapat dengan anak murid, ambil tahu keadaan anak murid kan, latar belakang mereka. Kadang-kadang susah tuan-tuan, anak-anak murid kita ni kita tak tanya je kan. Saya duduk di Unisham di kuliah, pelajar ada 800 orang lebih, macam-macam. Baru ni mai minta tanda tangan borang nak urus pencen ayah. Tanya, awak ayah meninggal, mak meninggal, ayah meninggal sebelum mak lagi, selang beberapa bulan lepas mak meninggal, ayah meninggal, mak meninggal.
sayu hati kita tuan-tuan. Kita tak boleh benda-benda lagu ni kan. Sebab tu kalau kita tengok cara zahir je macam tak ada apa, tapi bila kita menyelami, tanya, siasat, bersembang, Allah, rupanya ni dia duduk depan kita ni, tanggungjawab kita ni. Kadang-kadang budak nampak ceria, mai waris minta tangguh semester pasal apa, nak ada masalah, kemurungan Allah, macam-macam benda kita hadapi. Hak tu pun kita nak kena duduk jawab depan Allah esok, tanggungjawab berat sungguh kan? Jadi bila kita rajin duk tanya habang keadaan nak murid kita, kadang-kadang kita nak marah, kadang-kadang dia buat silap, kita tak boleh marah terus. Kadang-kadang dia main lambat, kita tak boleh marah terus. Kadang-kadang dia tak masuk kelas, kita tak boleh marah. Kita nak kena tahu di sebalik dia tak masuk kelas, di sebalik dia tak main tu, di sebalik dia lewat tadi, ada cerita di sebalik tu yang kadang-kadang dia tak boleh nak sampaikan pada kita. Tapi bila kita tanya, oh ni dia tak boleh bayar yuran, ayah meninggal, mak meninggal dan sebagainya. Inilah takat mana kita boleh bantu, kita bantu. Sebab tu kita prihatin, lebih lagi anak-anak yang seagama dengan kita. Sebab tu Nabi kata apa? Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Perumpamaan orang beriman ni pada kasih sayang, ambil berat, ambil tahu hal keadaan, macam satu batang tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Bila salah satu anggota daripada tubuh badan kita mengadu sakit, hak lain semua sihat. Hak sakit gigi sebatang, tapi menyebabkan mata tak boleh tidur, mulut tak duduk diam, tangan duk pegang, duk kawat kaki, duk kawat dalam rumah, lena tak boleh, kadang-kadang sampai demam. Hanya kerana gigi sebatang sakit, walaupun anggota lain elok sihat, tapi oleh kerana satu anggota sakit, habis tak boleh tidur. Macam itulah kita pun dengan masyarakat kita, dengan saudara adik-beradik kita. Kadang-kadang hak susah tu mungkin satu keluarga, mungkin satu jiwa, tapi kesusahan yang mereka hadapi, kita juga turut merasai. Habis apa kita buat? Ikhtiar macam mana kita boleh tolong mereka. Kalau boleh dengan duit, tak mampu duit, mungkin dengan tenaga, tak mampu dengan tenaga, mungkin dengan masa. Kalau kita duit pun tak ada apa, jadi bantu, boleh buat kutipan, tolong umum, paling-paling tak ada pun. Kalau tak boleh melepaskan dia 100% daripada susah yang dia tanggung, paling-paling tak ada pun kita dah meringankan beban yang dia tanggung tadi ni. Berapa ramai anak-anak kita yang yatim piatu, susah, cerdik mengaji, dapat universiti, nak masuk tak boleh, nak bayar duit pendaftaran 1,000, 2,000, 3,000, tak ada duit. Kadang-kadang kalau kita tak cakna benda-benda ni, kita tak tahu masa depan mereka tergadai dengan sebab kemiskinan yang mereka hadapi. Tapi bila kita ambil tahu, Masya Allah, kita dulu pun bukan orang senang. Kalau tak kerana orang dulu tolong kita, bantu kita, kita pun tak duduk tang ni. Dengan sebab pertolongan, kemurahan orang beri seorang sikit, tak banyak, RM10, RM5, RM20, maka kita boleh dapat apa yang kita dapat pada hari ini. Hari ini tanggungjawab kita untuk kita bantu anak-anak kita yang susah dan sebagainya. Ni kata dia di sini, hendaklah kita ni berlemah lembut dengan anak murid kita, dan hendaklah berlapang dada dan berbuat baik terhadap mereka berdasarkan keadaan yang dihadapinya. Kami meriwayatkan daripada Abu Harun Al-Abdi, katanya, kami datang berjumpa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, lalu dia berkata, selamat datang kepada orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah bersabda, innan nasa lakum taba'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fastawsu bihim khaira. Sesungguhnya manusia menjadi pengikut kepada kamu, akan ada beberapa orang yang akan datang menemui kamu dari seluruh pelosok dunia untuk memahami agama. Apabila mereka datang kepada kamu, maka kamu hendaklah menasihati mereka dengan kebaikan. Bila orang main nak mengaji kat kita, menuntut agama, mengaji Quran lebih lagi, berikan kepada mereka, nasihatkan kepada mereka dengan kebaikan. Ajak ilmu yang kita ada, jangan kedekut ilmu, lebih lagi ilmu yang bermanfaat lah, ilmu Quran, ilmu agama. Ada kita warisi ilmu tadi pada generasi akan datang. Mana akan ada orang main nak mengaji dengan kita? Bila ada orang main nak mengaji dengan kita, nak memahami agama, nak belajar agama, kita ada ilmu, kita ajak dan nasihatkan kepada mereka dengan nasihat-nasihat yang baik.
Anak-anak kita pun samalah. Jangan kita ada ilmu, orang nak mengaji kita malas nak mengajar. Itu bukan sepatutnya sikap seorang guru. Lebih-lebih lagi kalaulah orang hak boleh mengajar ilmu tu kita seorang, menjadi fardu ain atas kita. Dalam qaryah kita, dalam kampung kita tak ada tok guru boleh mengajar Quran, melainkan kita seorang, wajib atas kita mengajar. Kalau orang lain jahil tak boleh baca Quran dengan sebab kita tak mau mengajar, berdosa kita tanggung depan Allah. Kalau ramai 4-5 orang, 7-8 orang, ada seorang mengajar, hal lain terlepaslah, jadi fardu kifayah. Tapi kalau tak ada dah, melainkan kita saja, wajib atas kita mengajar. Paling-paling tak ada pun kita di rumah, anak murid kita, siapa dia? Isteri kita, anak-anak kita, cucu kita, sampaikan ilmu. Daripada hak kita mengaji dengan Tok Wan kita dululah, hari ni kita boleh mengajar orang lain. Pahala sampai tak kat Tok Wan kita dulu, sampai pasal punca kita dapat ilmu daripada dia. Kita mengaji walaupun basic, mungkin walaupun muqaddam saja, tapi kita mengaji, kita sambung mengaji, kita belajar sampai kita daripada hak kita, hak dia ajak basic kat kita kembang ilmu sampai kita reti, kita ajak pula pada orang lain. Hak ni yang kita ilmun yuntafa'u bih. Di antara benda yang akan memberi manfaat walaupun lepas pada kita mati, ilmu yang kita tinggal, yang orang lain ambil manfaat dengan ilmu tadi. Tak mesti ilmu agama sahaja, apa juga ilmu yang memberi manfaat, ilmu pertukangan, buat bangunan, ilmu pomen kereta dan sebagainya, ilmu pigelut, apa juga ilmu yang kita ada, warisi pada generasi lepas pada. Jangan kedekut dengan ilmu. Hatta ilmu masak-masak pun, tuan-tuan, kita ada ilmu, kita pandai masak, ajak pada orang. Dia belajar daripada kita, dia dapat ilmu, dia masak, dia buka kedai, dia sarah anak bini dia apa semua. Pahala dah kita, Allah pahala lah. Ilmu yang manfaat yang kita tinggalkan pada orang lain. Baik, sebab tu Nabi kata apa? Bila orang datang pada kamu nak menuntut ilmu, maka hendaklah kamu ajak kepada mereka dan nasihatkan mereka dengan kebaikan. Kami juga meriwayatkan riwayat yang seumpamanya daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Fasal kata dia, hendaklah guru sentiasa menasihati muridnya. Ni guru nasihat, mana kena banyak peranan memberi nasihat kita ibu bapa pada anak-anak kita. Kenapa penting nasihat ni, tuan-tuan? Kadang-kadang kita pun teringat, kita mengaji dululah nasihat daripada guru-guru kita dulu beri nasihat kat kita. Nak boleh jadi orang ni pun kadang-kadang banyak nasihat kita dulu pun nakal juga, mengaji buah juga. Tapi kadang-kadang masa tu kita tak pakai pun nasihat. Tapi hari ni baru kita terngiang-ngiang balik, oh nasihat guru, cikgu ku dulu hak ni dan sebagainya. Kadang-kadang dia memberi kesan walaupun mungkin dalam masa tempoh yang lama kemudian daripada itu, tapi kesan tu ada. Kata-kata yang baik yang kita berikan pada seseorang, nasihat. Agama Islam cukup mementingkan nasihat ni, cukup besar tuntutan nasihat. Nabi kata apa? Ad-dinun nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nabi kata agama adalah nasihat. Agama tu sendiri nasihat. Nasihat untuk siapa? Nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitabnya, yakni Al-Quran, nasihat bagi Rasulnya, nasihat para pemimpin muslimin, dan nasihat kepada muslimin seluruhnya. Lagu mana yang kata nasihat bagi Allah? Nak nasihat lagu mana? Ulama syarah dalam hadis, beriman dengan Allah, tidak mensyirikkan dia dengan sesuatu, buat yang dia suruh, tinggal apa yang dia larang. Itu makna nasihat bagi Allah. Hadis ini dalam hadis 40 Imam Nawawi pada. Nasihat bagi kitabnya Al-Quran. Lagu mana nak nasihat pada Quran? Maknanya apa? Beriman dengan Al-Quran, belajar untuk membacanya, belajar untuk memahaminya, tadabbur isi kandungannya, laksanakan segala perintahnya, kan, pantang larangnya, makna taat kepada segala perintah, pantang larang ataupun larangan dia. Hak Quran suruh buat-buat, hak Quran larang tinggal-tinggal. Kemudian muliakan Al-Quran, muliakan Ahlul Quran. Ini di antara makna nasihat untuk Quran. Nasihat untuk siapa? Untuk Rasulnya. Nak nasihat lagu mana kepada Rasul? Beriman kepada Rasul, memuliakan Rasul kita. Hak Nabi suruh buat, kita buat. Hak Nabi larang, kita tinggal. Memuliakan ahli keluarga baginda dan sebagainya, mencintai baginda. Ini makna nasihat untuk Rasul.
Nasihat untuk pemimpin-pemimpin Islam, kena nasihat. Bukan saja pemimpin dia pimpin kita, kita rakyat di bawah tengok ada benda tak betul, kita tak tegur, tak boleh, rosak kali kita. Bila ada benda tak betul, duk kempen sampai tak semayang, kena tegur kan. YB lohok dah ni, YB asak ni. Kenapa? Jangan kerana dia habis tekandai tak semayang sekampung. Jenuh jawab kita depan Allah esok. Bila-bila lagi hak menganjur, kita yang menganjurkan program menyebabkan sampai orang tak semayang. Oi, berat. Hak kita nak tanggung kita tak semayang tu berat dah. No, orang tak semayang dengan sebab punca kita lagi berat. Tak lepas tuan. Jangan duk pandang ringan bab solat ni. Tak ada ruang kita nak tak solat ni, tak ada ruang. Kan? Musafir kena semayang, sakit kena semayang. Kan? Sakit pun kena semayang. Apatah lagi duk sihat elok, sibuk kempen pecah bendera sampai tak semayang, tak boleh. Jaga bagi elok. Dan nasihat untuk siapa? Untuk seluruh muslimin muslimat. Tegur menegur di antara satu sama lain. Ada benda tak betul, tegur, beri nasihat. Kita kalau orang nasihat, terima. Kan? Barulah kita jadi elok dalam masyarakat. Anak-anak kita kalau jiran tegur nasihat, benda salah, biar pergi. Macam mana orang tua kita dulu, jangan kita pula melenting dengan sebab teguran yang baik diberikan oleh kawan-kawan kita, jiran kita dan sebagainya, kerana itu adalah untuk kebaikan mereka. Baik, di antara maksud nasihat bagi Allah dan kitabnya ialah, apa maksud nasihat bagi Allah dan nasihat bagi kitabnya? Di antaranya makna apa? Memuliakan para pembacanya dan penuntutnya. Kita muliakan orang yang rajin baca Quran, orang ahlul Quran, baca Quran, hafal Quran, mengaji Quran, mengajak Quran. Kena beri kemuliaan kepada mereka. Pasal mereka buat kerja mulia, mengajak kalam Allah. Menunjukkan kepada semua perkara yang mendatangkan maslahat kebaikan kepadanya. Berlemah lembut dengannya, dengan ahli Al-Quran ni, membantu mendapatkan semua perkara yang dicarinya sekadar yang termampu dan menjinakkan hatinya. Buat baik dengan orang-orang Quran, tok guru Quran kan, hormat mereka, muliakan mereka, sebab mereka ni orang dekat dengan Allah, mengajak kalam Allah, mengaji kalam Allah. Anak-anak kita duk mengaji di mahad-mahad tahfiz, menghafal Quran, mulia di sisi Allah. Kerja dia bukan ada apa, menghafal Quran siang pagi, belum subuh bangkit dah, buka Quran baca, bayang subuh, pas subuh baca Quran, menghafal Quran. 24 jam tu boleh kata hampir sehari semalam tu masa banyak dihabiskan untuk Quran. Mana kita kena muliakan mereka sebab mereka dekat dengan Allah. Tiba-tiba kita duk musuhkan mereka, duk benci ke mereka, duk meluat tengok mereka. Jangan. Tak selamat hidup kita. Tak selamat hidup kita kalau kita duk meluat kat orang Quran ni. Sebab apa? Sebab mereka ni orang mulia di sisi Allah. Hum ahlullahi wa khassatuh, Nabi kata. Mereka ini adalah ahlullah. Seolah-olah macam ahli keluarga Allah. Mana orang yang dekat dengan Allah. Sebab dia ahlul Quran. Wa khassatuh, mana orang-orang yang keutamaan di sisi Allah, VVIP di sisi Allah. Mana kalau kita musuh dengan orang-orang Quran, kita saja mencari pasai dengan Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi, menyakiti wali-waliku, di antaranya para alim ulama ahlul Quran, maka Allah kata aku isytiharkan peperangan dengan dia. Siapa kita nak perang dengan Allah? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kata dia, guru juga hendaklah berlapang dada dengan cara mengajarnya dengan penuh lemah lembut, sentiasa mendorongnya mencari ilmu, mengingatkannya tentang kelebihan menuntut ilmu, supaya dia sentiasa bersemangat dan menambahkan lagi keinginannya. Beri nasihat anak-anak murid kita. Hari ni tuan-tuan, kalau kita tengok apa ni dalam kajian yang dibuat, anak-anak kita yang tak ambil periksa SPM masa PKP hampir puluhan ribu. Akhirnya kesan bila kita tengok
IPTA, Institut Pengajian Tinggi, pengambilan tahun ni memang merosot. Hak swasta, hak awam semua merosot. Saya nak anak kita dulu ni masa PKP ni depa sibuk kerja, bila kerja seronok kerja malas mengaji lah. Ada hadut mengaji dah tu, kerja masa PKP dapat gaji besar, berhenti daripada mengaji pada. Dia kata kami kerja lah pun gaji besar, mengaji habis ijazah belum tentu dapat gaji tahun ni habis. Kita dengan anak-anak ni beri semangat untuk mereka mengaji, tuan-tuan. Lagi mana umur mereka tu umur mengaji, suruh mengaji. Sebab masa mengaji ni dia tak berulang dah. Kerja, kalau dia kerja saat dia berhenti mengaji, esok insya-Allah adalah rezeki tu kerja. Takkan lebih baik daripada sebelumnya, kita tak tahu. Selama mana tempoh tu tempoh, umur tu umur mengaji, suruh mereka mengaji. Beri semangat. Kita cikgu-cikgu pun beri semangat. Jangan membantutkan semangat mereka. Kadang-kadang mak pak kata ikut hang lah. Nak pula dia kerja, dia tolong bagi duit kat pak pula. Pak pun kata melok aku pun tak ada kerja lah. Jadi berhenti dengan ayat tu. Masa depan dia, tuan-tuan, anak-anak kita kan? Tempoh mengaji ni bukan lama. Habis umur 20, 21, 22, 3 habis. Pangkat ijazah habis. Tapi kalau tempoh tu kita tak betul-betul bagi dia mengaji, mana kita rugi lah. Ilmu ni penting sangat dalam kehidupan. Soal nak kerja tak kerja itu cerita lain, tapi mengaji bagi ada ilmu. Kemudian kata dia, guru ni sifat guru kena ada sifat lapang dada kan, cara mengajak, dorong, maknanya beri semangat pada anak-anak untuk mengaji, peringat mereka tentang kelebihan menuntut ilmu ni dan sebagainya, dan beri semangat pada mereka, bukan dengan membantutkan semangat mereka. Guru juga hendaklah menjadikannya bersikap zuhud terhadap dunia, menjauhkannya daripada terlekat hati kepada dunia dan terpedaya dengannya. Guru juga hendaklah mengingatkan murid tentang kelebihan mempelajari Al-Quran dan semua ilmu syarak yang lain. Itulah jalan orang-orang arif dan hamba-hamba Allah yang saleh. Di samping ia juga ada tugas para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Beri semangat, ajak pada anak-anak murid mengaji, lebih-lebih lagi ilmu Quran. Kita nak pulun, nak duduk dalam bidang dunia, Quran jangan tinggal. Hak kita mengaji hak ilmu dunia, tuan-tuan. Tekat dunia yang kita pakai pun. Zaman kita mengaji SPM dulu ni, mengaji sejarah, mengapai Jepun masuk Melaya tahun bila, Paramis Wara sejarah Melaka 15 Takat SPM tu, habis-habis periksa SPM, tutup buku-buku, tak tahu bila pakai dah ilmu tu. Tak pakai. Tak pakai pun. Kan? Geografi tak pakai pun. Tapi Quran ni hak kita nak pakai daripada sejak, daripada kecil sampai ke mati. Bahkan mati masuk kubur pun dia cari kita, esok bangkit di akhirat pun dia cari kita lagi. Tiba-tiba ilmu hak kita nak pakai sepanjang hayat, sepanjang kehidupan dunia akhirat, kita tak beri keutamaan ke dia, kita duk gelut hak lain. Anak-anak kita pun kita tak gelut hak Quran, kita duk gelut hak lain. Hak yang ilmu tu hanya nak pakai sementara saja. Bila nak bagi lekat atas sijil SPM kita, hak tu je. Tiba-tiba kita tak pulun, rugi tak? Rugi yang amat sangat. Sedangkan Quran ni, inna awthaqu syafi'in, pemberi syafaat hak paling kuat Quran. Meruntun dia, merayu dia depan Allah, aku nak tolong juga fulan bin fulan. Pasal apa? Pasal atas dunia dulu dia tak pernah tinggal aku. Tiba-tiba hak nak tolong kita dalam kubur di akhirat, kita tak peduli ke dia atas dunia. Kita sanggup habis duit hantar anak mengaji tuition, bayar ratih untuk nak bagi anak cemerlang sains, matematik, sejarah. Tak apalah, bagilah. Tiba-tiba tang Quran ni hak sebulan RM10, RM30 pun kita berkira. Rugi lah, tuan-tuan. Rugi sangat-sangat. Kita tak erti menilai mana yang lebih baik, mana yang lebih memberi manfaat pada kita. Ni disebut ni, saya syarah tu. Syarah tu nampak panjang sikit lah. Nak abang kata pentingnya lebih-lebih lagi ilmu syarak, ilmu berkait dengan amal ibadat, fiqh, tauhid, tasawuf. Nak mengaji bagi sempurna elok. Ni anak kita besar dah, nak menikah dah, fardu ain pun tak lepas lagi, Fatihah pun baca tak betul lagi dan sebagainya. Macam mana nak jadi pemimpin? Macam mana dia nak pimpin rumah tangga dia? Esok dia nak jadi pemimpin, macam mana nak jadi pemimpin kalau dia hak fardu ain pun tak lepas? Dia nak pimpin kita lagu mana?
Dia tak boleh. Kena mengaji. Sebab tu kata ulama, tafaqqahu qabla an tasudu, tafaqqahu qabla an taras. Mengaji bagi faqih, bagi alim, bagi reti agama ni sebelum kamu jadi ketua, jadi pemimpin. Esok dan kamu jadi ketua, kamu tak dah mengaji. Tak dah. Bila dah jadi pemimpin besar, takkan nak duduk mengaji dengan kita, tak main dah. Jadi payah dah. Jadi payah. Sibuk dengan sana sibuk. Jadi sebelum kita ni ada jawatan dah apa, mengaji bagi faham, bagi reti elok-elok, bagi alim, bila lagi ilmu yang dituntut atas kita, tuan-tuan, supaya benda tu jadi bekal kita sampai bila-bila. Tu yang Imam Nawawi nak tekan kat kita di sini berkaitan dengan pentingnya nasihat dalam agama kita, sehingga kan Nabi sebut ad-dinun nasihah, agama itu sendiri nasihat. Kalau nasihat menasihati tak berlaku dalam masyarakat kita, dia akan jadi rosak masyarakat. Tapi kalau masyarakat tu mengambil berat soal nasihat menasihati, insya-Allah kita akan selamat. Dia tengah stesen, nanti kita patah balik tang fasal tu tadi, tanda kita ulang balik nanti fasal tu, tuan-tuan tanda di situ fasal tu. Tak apa syok nanti tengah-tengah nak lajak pergi depan tu, dia jauh lagi. Nanti kita patah balik tang fasal hak tadi ni, hendaklah guru sentiasa menasihati muridnya. Tuan-tuan tanda di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.